Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji-pujian itu adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, kita juga mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita memohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita, min sayyiati amalina, dan daripada keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillah, siapa yang Allah bagi petunjuk, fala mudhillalahu, maka tak ada apa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlilhu, siapa yang Allah palingkan dari kebenaran, palingkan dari apa yang hak, mana sesatkan apa yang Allah, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tak ada petunjuk baginya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah, dan kita bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Amma ba'd. Saya batuk 2-3 hari. Hari ini pun dapat MC, jadi ada kelas-kelas online dengan budak-budak UIA pun sambil baca-baca, batuk. Pukul 10 ni pun ada lagi. Kebetulan UIA tengah musim exam sekarang ni, jadi antara benda yang saya biasa buat, saya buat tutorial ulum Quran dengan ulum hadis. Setiap sem cuba buat, cuma je lah tolong diorang. Dan hampir setiap malam diorang ada exam Sabtu nanti. Apa pun, kita masih lagi membincangkan bab tentang adab pengajar, orang yang berkongsi Al-Quran, dan juga adab pelajar, pengajar dan pelajar, guru dan murid. Okey, yang mana Imam Nawawi sebutkan qari dengan mukri, atau mukri dengan qari. Mukri yang ajar, qari yang belajar. Okey, dan Imam Nawawi, kita dah masuk banyak perbincangan, dan bagi saya Imam Nawawi selalu ajak membuka mata bagaimana dia dahulukan perspektif guru dulu, perlunya dia kepada banyak usaha-usaha untuk membaiki diri dia, okey, untuk mengajar. Okey, kadang-kadang serba salah bila nak tanya kawan-kawan yang jadi cikgu ni. Kalau kawan-kawan sama umur, kalau kita tanya-tanya saja kan, ada tak improve bahasa Arab balik, ada tak ni kan, mestilah marah kan. Tapi kebetulan yang jadi cikgu ni dah ada yang junior. Okey, sambil berbual-bual je lah. Sambil bual-bual kita timbulkan, ada rasa macam nak improve bahasa Arab. Bukan setakat rasa nak improve, banyak kena betul kan. Maknanya sepatutnya sebagai guru, dia tak patut rasa cukup apa yang dia dah belajar. Malah dia kena teruskan lagi usaha tambah baik apa yang dia dah tahu. Sebab antara kebarangkalian yang tinggi adalah dia lupa apa yang dia pernah belajar, dan dia ingatkan apa yang dia dah ajar tu cukup. Okay. Apatah lagi untuk mereka yang berada dalam bidang agama lah. Apa yang saya belajar, maknanya walaupun saya agak lewat belajar bahasa Arab dan seumpamanya, tapi kalau saya bayangkan ada satu fasa masa tu saya tak buat apa yang saya tengah buat dengan banyak pelajar-pelajar agama, baca kitab Arab, baca novel Arab lah, apa semua, saya yakin saya penguasaan bahasa Arab saya akan jadi lemah. Maknanya kalau saya tak praktis, hakikatnya saya tak akan improve. Jadi maknanya banyak kerja yang diperlu dilakukan. Tapi ujiannya, seperti mana Imam Nawawi highlight kan, yang kita nampak, fokus dia sebahagian mereka akan lari, nak kumpul pengikut, nak kumpul anak murid. Lepas tu bila nak suruh berakhlak ke beradab semua anak murid. So part dia tak perlu pula. Okay, yang dia tak apa, tak kisah. Dan bukankah itu realiti yang banyak berlaku juga di sekeliling kita, di sekolah-sekolah. Okey, yang menjadi guru, menjadi cikgu, dan sampai direkodkan ada kisah-kisah yang berlaku dengan mudah je cikgu mengatakan kepada anak murid, kau tak ada masa depan.
Dengan mudahnya seorang guru mengatakan kepada murid dia, kau ni bebal, kau ni macam tak patah lagi digunakan nama-nama haiwan dan seumpamanya. Okey. Kerana memang ada sebahagian orang yang Allah takdirkan mereka tidak secekap dan setangkas orang lain dari sudut akal, fikirannya. Maknanya kadar kita tak sama. Ada orang yang cepat tangkap, ada orang yang perlukan masa. Okey, ada orang yang cara macam ni dia tak nampak, cara lain dia nampak. Jadi sebab tu antara yang menarik Imam Nawawi sebutkan pada bab yang baru kita nak sentuh ni, dia sebut faslun fi ihsanil muallimi li talibil Quran, bab tentang sikap ihsan sang guru terhadap penuntut Al-Quran, maknanya terhadap murid. Dia kata wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi, sepatutnya seorang guru hendaklah bersikap santun dengan pelajarnya, dengan orang yang membaca dengannya, wa yurahhiba bihi, dan menyambutnya dengan senang. Menyambut dengan senang. Wa yuhsina ilaihi, dan berlaku ihsan. Ihsan kita akan faham daripada banyaknya hadis-hadis Nabi, maknanya kita berusaha melakukan berinteraksi dengan kualiti yang terbaik. Ihsan ni bukan sekadar maknanya lembut, baik, cakap apa semua. Nanti orang kata kita baik sangat kena pijak pula kan. Budak-budak ni lagi bukan percaya kadang-kadang budak-budak sebab nakal kan, sebab suka main ke apa ke, lepas tu pandai pula bercakap apa semua. Kita cakap sikit dia lawan, cakap sikit lawan, cakap sikit lawan, sampai kita pun sakit hati. Tapi itu budak-budak. Entahlah kalau saya nak kata sini, kita pun buat perangai macam tu ke tak masa kecil dulu, mungkin berjudi cakap iyalah kot. Takkan ada yang kata tak, saya masa kecil tu baik. Saya tak tahulah kalau ada yang kata saya tak pernah melawan ke apa ke. Tapi kita kata majoriti keadaan kanak-kanak tu suka nak bergurau. Anak-anak tu suka maknanya nak menunjukkan apa yang dia pandai, kemampuan dia untuk membalas dan berkomunikasi dan seumpamanya, dalam keadaan dia tak dapat nak imbangkan antara baik dan betul. Kerana kayu ukur utama mereka pada awal kanak-kanak adalah emosi. Diorang seronok-seronok, diorang gembira-gembira, diorang marah-marah, diorang sedih-sedih. Walaupun kita cuba bagi tahu dari sudut rasional dan logiknya apa, tapi emosi akan tetap lebih menguasai. Emosi akan tetap lebih menguasai. Sebab tu Imam Nawawi cakap bersantun, sambut dengan baik, buat baik dengan dia, wa yuhsina ilaihi. Dan kemudian dia sama menyebutkan bihasabi halihima, dan cara kita santuni mereka, cara kita buat baik ihsan dengan mereka bergantung kepada keadaan. Bihasabi halihima. Maknanya ikut keadaan guru dan ikut keadaan murid macam mana. So bagi saya ini adalah apa yang sentiasa disarankan dalam dunia pendidikan. Maknanya semua keadaan adalah semua perkara bergantung pada keadaan guru dan keadaan murid. Kalau dekat sekolah kebangsaan, gurunya seorang, anak murid dia ramai, macam mana? Kalau dekat sekolah swasta, gurunya seorang, anak muridnya 10 orang, macam mana? Kalau sekolah agama, macam mana? Kalau di surau, macam mana? Adakah semua keadaan kita boleh bantai sama je? Tak mungkin. Adakah dengan semua pelajar-pelajar tersebut, maknanya interaksi kita sama belaka, kita anggap semua sama, apa yang aku cakap ni patut diorang semua faham je, tak ada perbezaan? Tak mungkin. Ada tak bukti-bukti yang berlaku di zaman Nabi menunjukkan Nabi berinteraksi dengan para sahabat dengan gaya yang berbeza? Banyak. Terlalu banyak. Nabi berinteraksi dengan badui yang agak slow sikit, yang memerlukan cakap dengan terang, pendek, tak cakap panjang-panjang. Nabi berlembut dengan diorang sebab diorang style orang kampung. Tapi dengan sahabat-sahabat yang dah lama dengan Nabi, kadang-kadang Nabi tunjukkan merah muka dia, kesalahan yang orang buat.
Okay, Nabi keluarkan kadang-kadang perkataan-perkataan yang agak tegas. Innakum munafirun. Ada sebagian kalian ni buat orang lari dia. Sahabat yang terbunuh orang masa di medan perang tersebut, aqatalta nafsan yaqulu la ilaha illallah, kau bunuh orang sebut la ilaha illallah, asyaqaqta qalbahu, kau belah ke dada dia. Kenapa yang tu kasar pula, yang ni orang ni baik je. Orang ni tanya soalan, tanya aku terbuat dengan isteri aku masa bulan puasa. Tak, silap, dia tanya soalan, boleh tak aku nak bermesra saja dengan isteri aku. Ni orang muda, ni orang tua, jawapan beza-beza. Sahabat-sahabat tanya soalan macam-macam, semua minta soalan sama. Ada apa-apa nasihat tak untuk aku? Yang ni Nabi bagi nasihat jangan marah, yang ni Nabi bagi nasihat lain. Kenapa tak samakan je semua? Kan ramai anak murid Nabi tu macam satu silibus je lah. Hakikatnya Nabi tak buat macam tu. Walaupun Al-Qurannya sama, walaupun sunnahnya sama, tapi interaksi berbeza. Nabi berinteraksi dengan Abu Bakar tak sama dengan Nabi berinteraksi dengan Umar. Nabi berinteraksi dengan Osman tak sama dengan Nabi berinteraksi dengan Ali. Kita pun dalam rumah berinteraksi dengan anak-anak kita sama ke semua? Boleh ke kita nak sama? Dah ni perangai lain, ni perangai lain, ni perangai lain. Betul kita kena bersikap adil dari sudut pemberian apa yang bersifat fizikal. Tapi dari sudut emosi, dari sudut cara berinteraksi, tak mungkin kita boleh samakan. Kalau dah satu nakal, satu patuh, memang yang nakal tu kita perlu lakukan sesuatu. Yang patuh tu kita akan lebih senang, mana kita akan lebih selesa. Siapa tak sayang lebih pada anak yang patuh dan dengar cakap? Normal je. Yang ni pula sakit hati, dah dia tak dengar cakap, memanglah sakit hati. Tapi perlu kepada cara-caranya. Dan itu struggle yang semua orang lalui. Maknanya siapa yang anak dah besar-besar, dia tahu. Saya masih kecil lagi, seorang pula baru muncul 2-3 hari baru ni baru muncul. Jadi memikirkan macam mana, apa cara-cara terbaik. Dan ini satu ujian. Tapi apa yang kita faham, maknanya paling tidak daripada apa yang Manawi sebutkan pada bahagian awal ini, semua akan ada konteks dan keadaan. Dan kita tak dapat banding antara keluarga dengan keluarga. Anak bila dah start membesar, pergi sekolah apa semua, dah berkawan, kawan ajak datang rumah, dia pergi rumah kawan sana tu, dia nampak benda-benda yang tak ada kat rumah dia. Dia akan buat apa? Banding. Perbuatan membanding ni start daripada mana? Ujiannya biasa start daripada mak ayah sendiri. Kenapa kau ni tak macam? Jadilah macam abang kau tu, jadilah. Walaupun niat kita asalnya baik, maknanya nakkan dia termotivasi supaya bagus, maknanya macam tu. Tapi yang didengar secara emosi adalah perbandingan. Sikit-sikit macam tu, sikit-sikit macam ni, sikit-sikit bandingan sana. Dia pun buat benda yang sama kemudiannya. Kenapa ayah tak ada kereta macam tu? Sudah. Kenapa rumah kita macam ni, rumah sana tak macam tu? Best lah rumah sepupu sekian-sekian. Maknanya apa? Maknanya kita perlu interaksi pada setiap orang dengan caranya, dengan keadaannya. Dan kita tak dapat banding sebab setiap keluarga Allah akan jadikan suasana dia unik dan berbeza. Sampai kita boleh timbul dengan persoalan kat sini. Kalau saya tanya simple, mana setakat Nabi-Nabi yang kita tahu, mana satu Nabi yang hidup dia kita boleh kata happy go lucky, family dia bahagia je daripada awal sampai akhir? Nabi Adam, anak berbunuhan. Nabi Nuh, anak bini tak ikut, tak nak percaya. Nabi Daud ke, ada kata Nabi Sulaiman macam okey je. Tak juga. Hadis riwayat Bukhari dengan Muslim sebut dia nak dapatkan anak, tak ada satu pun kecuali satu cacat pula. Nabi Musa kecil-kecil lagi dah kena tinggal dengan mak, ayah tak tahu apa cerita, tiba-tiba dia dah angkat Fir'aun pula tu, sejahat-jahat manusia jadi bapa angkat dia. Nabi Isa lahir tanpa ayah, membesar dalam keadaan single mother, mak dia. Nabi Muhammad pun lahir dalam keadaan yatim. Mana yang Nabi yang kita boleh jadikan contoh keluarga bahagia?
Sebab kebahagiaan dari sudut kekeluargaan ini bukan dari sudut isu mesti lengkap, semua orang happy daripada awal, semua tutup mata je ada masalah. Alah, masalah biasa, nanti akan berlalu begitu saja. Allah uji mana untuk kita hadapi sebagaimana para Nabi lalui semua ujian-ujian tersebut. Okay, Nabi Yaakob macam mana anak dia bergaduh sama sendiri. Tak ada yang kita boleh gambarkan sebagai barangkali kita boleh rasa macam hidup aku lagi bagus daripada Nabi-Nabi tu dan buat keluarga entah. At least tak ada terpisah dengan anak ke apa ke, kena tinggal, kena campak dalam perigi ke apa ke, gaduh adik-beradik macam apa. Tapi akhirnya Allah akan uji mengikut keadaan. Okay, saya bawa ke situ nak tarik gambaran bahawa semua orang ada konteks dan keadaan masing-masing yang kita tak boleh nak samakan dalam segala keadaan. Ada tak keadaan-keadaan kita boleh samakan? Ada, dalam hal-hal kewajipan umum. Okay, perintah solat contohnya. Ini kita boleh kata ini keadaan aku lain, buat solat ni aku lain sikit, subuh aku susah sikit, aku ada pengecualian. Tak boleh. Okay, dalam bab kewajipan umum, apa-apa yang bersifat fardu, maka itu kita berkongsi peringatan tersebut. Dalam keluarga ke, luar keluarga ke, keluarga yang macam mana ke, kaya, miskin ke, ramai ke, sikit ke, tua ke, muda ke, semua wajib. Kemudian Al-Imam Nawawi sambung menyebutkan faqad rawaina an Abi Harun Al-Abdi. Okey, kami ada riwayat sampai kepada kami daripada Abu Harun Al-Abdi mengatakan kunna. Abu Harun Al-Abdi ni tabi'in. Okey, dia cerita maknanya dia orang anak murid kepada sahabat. Dan memang kat sini anak guru dia orang adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kunna na'ti Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pernah dulu kami pergi ke kelas Abu Sa'id Al-Khudri. Fayaqul, tiba-tiba dia cakap, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Selamat datang pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua pesanan, mana murid-murid yang datang pada dia cakap ni pesanan-pesanan Nabi. Okey, wasiat-wasiat Nabi. Lepas tu dia pun jelaskan kenapa dia cakap macam tu. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Inna an-nasa lakum taba'un. Okay, Nabi cakap dekat, maknanya sekarang ni Abu Sa'id Al-Khudri bagi tahu kat student-student dia, dulu Nabi pernah cakap kat kita orang. Dulu Nabi pernah pesan kepada kami, innan nasa lakum taba'un. Okey, nanti orang-orang akan mula ikut. Orang-orang akan mula ikut kalian. Sebab Nabi tahu sahabat-sahabat ni semua akan jadi tokoh-tokoh. Mereka adalah generasi yang akan mewarisi apa yang Nabi ajar. Maknanya orang-orang selepas sahabat akan ikut para sahabat. Jadi Nabi dah bagi tahu awal, innan nasa lakum tabaun, ramai orang akan ikut korang. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, dan akan ada orang-orang yang datang dari pelusuk dunia. Okey, daripada ufuk sana, daripada kawasan sana, kawasan sini, yatafaqahuna fid din, nak belajar agama, nak fakir dalam bidang agama. Fa idza ataukum, ni pesan Nabi kepada sahabat-sahabat, bila dia orang datang jumpa kalian, fastausu bihim khaira, aku pesan jaga dia orang elok-elok, layan dia orang elok-elok. Perkataan istausu dalam bahasa Arab maknanya niatkan kebaikan untuk mereka, nakkan kebaikan untuk mereka. Mesti ada kemahuan untuk kebaikan untuk orang-orang yang datang belajar dengan kau. So itu yang Nabi SAW sebutkan. Okay, Nabi sebut perkataan yang hampir sama bila Nabi sebut dalam khutbah Hajjatul Wada', khutbah pada haji-haji yang terakhir tu. Nabi sebut istausu bin nisa'i khaira. Okey. Hendaklah engkau punya niat dan keinginan untuk berbuat baik terhadap wanita. Kataannya sama, istausu. Dan ni
Nabi katakan pada para sahabat supaya berinteraksilah, layanlah dengan baik murid-muridmu. Okay, seolah-olah macam first time dengar Nabi cakap benda-benda macam ni. Suruh buat baik tu normal lah kan. Tapi ni isu ni sekarang ni Nabi gambarkan konteks yang spesifik, iaitu ada orang yang bersungguh-sungguh datang nak belajar, okay, dari pelbagai tempat, dan Nabi pesan jaga diorang elok-elok, layan diorang elok-elok, mengikut keadaan, dengan caranya, dengan kesesuaiannya. Okay, warawayna nahwahu. Hadis ini riwayat Tirmizi dengan Ibnu Majah, dan juga ia diriwayatkan dalam Musnad At-Tirmizi daripada Musnad Ad-Darimi daripada Abu Darda. Seterusnya, kalau bab tadi tu ada apa nak tanya tak? Okay, mungkin satu bab kita buka sikit je. Okay, kalau tak macam letih semua kan. Hari Selasa petang, maghrib kan. Baru lepas makan nasi goreng ke apa tadi, tak tahulah. Okay ke? Boleh saya teruskan? Kena tanya macam tu kot, macam baru tiba-tiba bangkit. Faslun fi nushil muallimi li talibil Qur'ani wa ikrami. Tentang nushu. Okay, maknanya ketulusan sang guru kepada penuntutnya ilmunya dan usaha memuliakan. Jadi Manawi sambung sebut kat sini, wayam bagi ayyabdula lahumun nasihata. Hendaklah sang guru yang mengajar, okay, sampaikan, usahakan untuk bersikap tulus. Okay, perkataan dia nasihah. Kita ada dalam bahasa Melayu perkataan nasihat kan. Okay, nasihat kita faham dalam bahasa Melayu dia apa? Dalam bahasa Melayu nasihat tu? Nasihat lah. Nasihat tu apa? Bagi pesanan kan, bagi peringatan ke apa-apa, tegur ke teguran dan seumpamanya. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan nasihat bukan sahaja itu, malah dia lebih luas. Okay, ini yang jadi cabaran kadang-kadang perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang makna dia lagi banyak, tapi bila sampai kat bahasa Melayu dia jadi satu je. Okay, macam dalam bahasa Arab kita ada perkataan masalah. Masalah dalam bahasa Arab maksudnya persoalan. Maknanya persoalan boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi biasa je. Tapi sampai kat bahasa Melayu, jadi problem. Jadi masalah belaka. Okay, so tu yang kebetulan saya teringat. Dia sama dengan macam ni, perkataan nasihat ni. Sebab apa? Sebab biasa kita hadis 40 ke, ataupun kadang ustaz-ustaz baca hadis. Apa hadis dia? Pernah dengar? Ada perkataan nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Okay, Nabi SAW sebutkan seperti mana Imam Nawawi nukilkan juga kat sini. Okay, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Agama tu nasihat. Maksud kita pun fikir agama tu nasihat. Okey, betul lah, agama tu elok lah, kita kena bagi nasihat. Tapi bila sahabat tanya soalan, okey, qalu liman ya Rasulullah, nasihat tu untuk siapa? Tiba-tiba yang first Nabi cakap lillahi, untuk Allah. Sudah, macam mana nak bagi nasihat kat Allah? Susah kan? Terpaksalah ustaz-ustaz cara explain, maksudnya kena penuhi hak-hak Allah. Okey, ikut arahan, ikut perintah, jauhi larangan apa semua. Okey macam tu. Tapi tu nasihat ke? Maknanya nasihat dalam bahasa Arab tak sama. Walaupun perkataannya nasihah. Okey, walaupun perkataannya nasihah. Sebab tu bila tengok balik perkataan nasihat, nasahatil asal. Okey, orang Arab guna bila sebut macam bila madu tu nak dimurnikan. Maknanya madu yang asal diambil daripada sarang ke apa ke, dalam keadaan bercampur dengan macam-macam benda. Jadi kita nak jadikan dia murni hanya madu. Perkataan dia dari kata akar yang sama, nasaha. Nasahatil asal. Okey, atau nasahatul asala. So seolah-olah macam pemurnian ataupun ketulusan atau kesucian. Okey, maknanya agama itu antara cadangannya mungkin boleh digunakan sebagai terjemahan, agama itu ketulusan. Ketulusan kat sini untuk siapa?
Ketulusan terhadap Allah dengan taat perintahnya, jauhi larangannya, beriman kepadanya, sentiasa berserah kepadanya. Begitu juga ketulusan terhadap Rasul, ketulusan terhadap wali kitabihi wali rasulihi, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi ketulusan kepada semua ni adalah dengan memenuhi hak semua mereka. Okey, melainkan kalau ada perkataan-perkataan yang lebih sesuai, tak jumpalah setakat ni. Okey, tapi kalau kita anggap nak sebut juga nasihat tapi ada maksud-maksud yang lain, tu terpulang lah. Okey, cuma bagi saya keliru lah bila cakap nasihat untuk Allah. Macam mana aku nak bagi nasihat kat Tuhan? Dia Tuhan, aku manusia. Okey, so yang dikaitkan sekarang dengan bab ni, bab guru Quran, anak murid belajar Quran ni, adalah bahagian an-nasihatu lillah wa likitabihi. Okey, nasihat ataupun ketulusan terhadap Allah dan juga kitabnya atau Al-Quran. Jadi Manawi sebutkan antara bentuk ketulusan, usaha memenuhi hak Allah dan Al-Quran bila berinteraksi antara guru dengan murid, dengan ikramu qari'ihi wa talibihi, dengan memuliakan orang yang nak membaca Al-Quran, orang yang mencari ilmu Al-Quran. Wa irsyadu ila maslahatihi, dan bimbing dia. Irsyad tu bimbingan. Okey, bimbing dia untuk dapat apa yang dia perlukan. Wa rifqu bihi, dan bersantunlah dengan dia. Wa musa'adatu ala talabihi bima amkana, dan bantu dia dengan apa yang dia nak tersebut semampu mungkin. Okey, wa ta'allufu qalbi talibi, dan jadikan diorang rasa selesa, jadikan hati diorang seronok, jadikan hati diorang merasa dekat. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bihi wa muharridan lahu ala ta'allumi. Okey, dia berlapang dada masa mengajar. Okey, berlembut, perlahan-perlahan, talatuf kat sini makna slow-slow, jangan kejar-kejar, paksa-paksa. Wa muharridan lahu, dan galakkan dia untuk belajar. Ini ni kalau kita ikut satu-satu ni, kita rasa macam tak praktikal kot. Tak praktikal kot dengan untuk budak-budak nakal ke, budak-budak style sekolah-sekolah sekarang yang main PUBG, main phone ke apa semua ni. Kita katakan ia mesti bermula daripada asas. Menyebabkan mudahnya untuk kita praktis, dan ia perlukan masa. Saya tak pastilah kat sini ada yang perasan atau tak, apa yang kita lalui dalam pendidikan kita memaksa, kebanyakan keadaannya memaksa orang untuk lalui pada kadar masa yang ditetapkan. Tak selesai waktu macam ni, maknanya tak berjaya. Patut umur ni habis grad, tapi kalau siapa yang tak grad umur macam ni, maknanya gagal. Kalau tak umur macam ni, tak settlekan matematik ke, formula ke, sifir ke, apa ke, maknanya gagal. Sedangkan agama tak meletakkan kayu ukur umur untuk untuk pembelajaran. Malah kita ada banyak sangat bukti di zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, zaman tabi'in ke, orang-orang yang datang belajar tu pada kadar umur yang berbeza dan mereka mendapatkan maklumat yang sama. Ada yang masa muda belajar tak faham apa, tapi disebabkan dia bertahan lama dan lewat sikit baru dia nampak dan belajar. Dan macam tu keadaannya dengan ramai kanak-kanak sekalipun. Kita sayangnya kita dah ada had, maknanya dah 6 tahun, sekarang dah 6 tahun dah. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. So kalau sekolah menengah tu lah. Jadi tak ada ruang untuk mereka yang memerlukan masa supaya dapat perlahan-lahan dan nampak benda yang sama. Jadi mereka akan ketinggalan. Dan kalau jenis parent orang kaya ke apa ke, bolehlah hantar luar negara yang tak kisah. Sebab ada je kat luar negara yang diorang tak kisah tentang isu had umur ni. Menyebabkan siapa saja boleh belajar pada had umur apa pun. Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Sedangkan yang asalnya diminta kepada kita lakukan adalah memuliakan mereka, usaha dan bersabar
Okey, mutalattifan tu betul-betul talattuf, berlembut. Wa yanbaghi lahu an yudhakkirahu fadilata dhalika, dan dia kena ingatkan, guru kena ingatkan apakah kelebihan menuntut ilmu. Okey, susah. Kelebihan banyak. Kadang-kadang ustaz-ustaz dah bagi tahu berapa banyak kelebihan tersebut. Tapi pasal kita terperangkap dalam hidup ni, kalau buat kelebihan-kelebihan ni nak benda yang nampak. Maknanya kalau tuntut ilmu, duit jatuh, rumah sonok lah, confirm. Okay, belajar apa-apa kan, duit jatuh ke, terbang di langit ke apa ke, tiba-tiba account keluar notification kan. Okay, confirm tak mengantuknya untuk ilmu. Tapi Allah uji, dia yang susah. Tapi sebab tu perlu kepada usaha menggalakkan, usaha suasana yang saling mengingatkan terhadap sama lain. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatin fi raghbatihi. Okay, supaya dorongan tersebut tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu menjadi sumber punca dia bersungguh dan menambah kuatkan keinginan dia untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sambung, dia juga kena usahakan supaya anak murid tersebut merasakan pentingnya bersikap zuhud terhadap urusan dunia. Maknanya tak merasakan nak sangat buat dunia dan merasa cukup dengan apa yang ada yang Allah sediakan untuk dunia dan digunakan untuk meraih akhirat, bukan dijadikan sebagai matlamat. Itu pun tugas dia juga. Wa yasrifahu anir rukuni ilaiha wal ightirari biha, dan usaha untuk palingkan murid tersebut, usaha untuk elakkan dia daripada cenderung kepada dunia dan tertipu dengan dunia. Ni susah. Okay, sebab apa? Sebab Allah jadikan ujian hatta melalui agama pun orang boleh buat duit. Okay, buat konten agama kat TikTok ke apa, buat duit. Okay, buat pertandingan ini tu buat duit. Okay, buat pertandingan macam-macam lah benda, perkara-perkara yang digunakan atas nama agama yang akhirnya menghasilkan duit. Okay, dan menyebabkan apa? Menyebabkan dia orang rasa itulah tujuan nak belajar. Itulah tujuan nak belajar agama. Okay, ambil filsafat sebab nak masuk bank. Kenapa masuk bank? Masuk bank lah kaya. Okay, ambil bidang ni sebab apa? Sebab nanti boleh jadi ni, jadi tu. Okay, duit banyak. ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين. Dan hendaklah sang guru mengingatkan muridnya, sibuk dengan Al-Quran dan pelbagai ilmu syariat itulah jalan mereka-mereka hamba-hamba Allah yang arif, hamba-hamba Allah yang hebat, yang merupakan wali. Wa anna dhalika rutbatul anbiya'i, dan itulah sebenarnya kedudukan para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'ina, iaitu mereka sibuk dengan ilmu. Mereka sibuk dengan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajak kepada ilmu. Wa yanbaghi ayyahnuwa 'ala talibi. Okey, hendaklah dia menyayangi penuntutnya. Wa ya'taniya bimasalihi ka'tina'i bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Okey, dia dah start detail-detail sikit. Okey, dia bagi tahu maknanya dia kena kasihi. Okey, dia prihatin terhadap keperluan-keperluan murid dia seperti mana dia prihatin terhadap keperluan diri dan anak dia sendiri. Macam tu sekali. Okey, wa yujriyal muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaihi. Dan hendaklah dia berinteraksi dengan anak murid tersebut macam dia layan anak dia sendiri. Okey, wal ihtimam bi masalihi. Okey, tengok apa yang dia perlu, dan tambah lagi wasabri ala jafaihi wa su'i adabi, dan sabar dengan kedegilan dan buruknya adab dia. Maknanya dah macam mana budak-budak kan? Okey, dah ada masa-masa mereka akan maknanya buat perangai nakal dan seumpamanya. Okey, masa tengah mengajar dia berlari, dia baling pen kat kawan dan macam-macam lagi. Wa ya'dhirahu fi qillati adabi fi ba'dil ahyan. Okey, dan boleh nak
hukum ataupun nak maafkan pada keadaan-keadaan diorang tak beradab. Okey, fa innal insana mu'arradun lin naqaisi, sebab manusia terdedah pada kekurangan, la siyama idza kana saghira sin, khususnya bila masih kecil. Okey, maknanya tak sepatutnya sebabkan budak-budak buat perangai lepas tu tak nak buat lah kelas ni. Penat aku layan budak-budak ni. Okey, dia teruskan lagi dengan menyebut wa yanbaghi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada benda yang kita suka untuk diri kita, kita pun kena suka juga untuk dia, sebagaimana Nabi sebut, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman, saya tak ingat matan ni macam mana Nabi sebut. Maknanya dia suka pada dirinya apa yang dia suka untuk saudara dia. Maknanya saya ingat mula hadis macam ni, siapa ingat? Tak ada. Okey. So dia suka pada dirinya apa yang dia suka. Maknanya dia nakkan berlaku pada orang lain apa yang dia suka berlaku pada diri dia. Macam tu juga untuk anak murid dia. Okey? Macam tu juga untuk anak murid dia. La yu'minu ahadukum, ada buah hadis dekat bawah ni. Tak baca habis lagi. So wa ayakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Maknanya dia suka untuk anak murid dia apa yang dia suka untuk diri dia. Dia benci juga untuk anak murid dia apa yang benci untuk diri dia. Maknanya tak boleh lah benda yang dia benci kat diri dia, dia buat kat anak murid dia. Okay, terutamanya bab-bab bab-bab yang secara dari keturunan demi keturunan buat macam tu. Dah cikgu aku buat kat aku macam tu, aku buat kat anak murid macam tu balik. Itu main balas-balas balik kan. Okay, so itu bukan. Sebabkan kita tahulah dulu dia cikgu buat kat kita benda yang salah, kita tak suka, kita pun berazam untuk tak buat macam tu kepada generasi seterusnya. Okay, bab apa, ragging ke kat sekolah asrama kan, orientasi lah, apa benda lah, okay, bully dan seumpamanya. So kalau kita tahu perkara itu sebenarnya merosakkan, membebankan, menyusahkan, maka kita tak suka dia berlaku pada diri kita, kita sepatutnya tak suka juga ia berlaku pada orang lain. Kita tak buat ke orang lain. Okay. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum, tu starting dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okay, tidak sempurna keimanan seseorang itu sehinggalah dia menyayangi untuk saudaranya, dia sukakan perkara-perkara untuk saudaranya yang dia suka untuk diri dia. Maknanya dia suka untuk diri dia makanan-makanan yang sedap kat saudara-saudara dia, janganlah bagi lebih-lebih apa je kan. Dia suka untuk diri dia suasana yang ada aircon selesa, kawan punya aircon tak ada, apa tak ada, kipas tak ada. Apa yang kita suka untuk diri kita, itu juga yang kita beri kepada saudara kita. Dan itu adalah antara faktor kesempurnaan iman. Kita bagi sikit lagi. Okey, kena bagi tahu sikit lagi tu, baru ni sikit. Okey, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala akramun nasi alayya jalisi. Ibn Abbas bagi tahu, okey, orang yang paling mulia bagi aku, okey, akramun nasi alayya jalisi adalah orang-orang yang duduk belajar dengan aku. Orang-orang yang duduk belajar dengan aku, alladhi yang yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya, yang berusaha untuk datang ke depan sampai terlangkah orang lain. Okey, ini bukan sengaja maknanya yang bersifat tak sengaja. Sebab asalnya dilarang. Kita dilarang untuk langkah-langkah kalau dalam majlis. Okey, sebab style dulu-dulu tak ada kursi kan, semua atas lantai. Okey, semua atas lantai. Share kat tengah-tengah. Okey, murid semua penuh sekeliling macam ni. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maknanya dia usaha sehabis baik. Kalau ada ruang untuk duduk depan, dia akan usaha datang depan. Dan itu bagi Ibn Abbas cakap, dia lah orang yang paling mulia bagi aku. Hatta yajlisa ilayya. Okey, sampai dia dapat duduk dekat dengan aku. Law istata'tu alla yaqa'a dhubabu ala wajhihi la fa'altu. Kalaulah aku mampu nak elakkan walau lalat pun hinggap kat muka dia, aku akan buat. Punyalah sayang kat anak murid lah. Okey, la fa'altu, aku akan buat.
Ataupun ada riwayat lain sebut inna dzubaba la yaqau alaihi fayu'dhini. Kalau ada lalat hinggap kat muka dia, aku pun terganggu. Bukan setakat dia terganggu, mana guru pun terganggu. Okey, sebab tahu confirm lah anak muda itu tak dapat fokus. Okey. Dan seterusnya, wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimina. Okey, bal yanilu lahum wa yatawada'u ma'ahum. Jangan angkuh dan sombong, okey, berhadapan dengan pelajar-pelajar penuntut ilmu. Malah berlemah lembutlah dengan mereka, merendah dirilah dengan mereka. Faqad jaa'a fit tawadu'i li ahadin nasi asya' kathiratun ma'rufah. Kerana bersikap merendah diri itu, okey, bagi ramai orang ni ada banyak kelebihan. Okey, fa kaifa bihaula'i alladhina hum bimanzilati auladihi. Kalau untuk orang-orang yang biasa pun dengan bersikap merendah diri itu banyak kelebihan, apatah lagi terhadap orang-orang yang pada kedudukan anak. Maknanya murid-murid tadi yang bagaikan kedudukan anak. Ma'amahum alaihi minal ishtighali bil Qur'ani, tambah pula mereka tu tengah belajar, maknanya belajar tentang Al-Quran. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaihi. Okey, dalam keadaan dia murid-murid ni terhadap guru tersebut ada hak perdampingan. Makna apa? Sebab dia orang kena datang dan jumpa lagi, datang belajar lagi. Taraddud makna ulang alik jumpa dia. Okey, makna bersungguhnya mereka untuk belajar. Wa qad jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah menyebutkan linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Okey, bersikap lembutlah. Okey, berlemah lembutlah. Bagi siapa naknya Nabi pesan berlemah lembut? Siapa yang mengajar, tu'allimuna. Dan juga waliman tata'allamuna minhu, begitu juga pada orang-orang yang dia belajar daripada guru tersebut. Okey, dan kita akhiri dengan sikit lagi wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala. Ayyub as-Sakhtiyani pesan yang bagi, okey, lil alimi, bagi orang yang ada ilmu, orang yang mengajar, hendaklah dia ayadha at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Literal cakap apa? Orang yang mengajar tu hendaklah letakkan tanah di atas kepala. Okey, merendah diri kerana Allah. Kenapa letak tanah atas kepala? Pernah buat? Nak bagikan kita rasa rendah sebab tanah tu asalnya kat bawah. Okay, tak pelik jugalah Nabi pesan, maknanya kalau ada orang puji-puji ni baling tanah kat muka dia kan. Okay, kerja puji-puji supaya apa? Untuk rendahkan balik. Okay, kerana tanah itu menjadi simbol kerendahan. Okay, asal kita yang sebenar. Jadi supaya apa jadi dipesankan dengan pesanan macam ni, supaya kita tidak merasakan, makna dengan sebabkan kita boleh mengajar, kita boleh berkongsi, kita boleh sampaikan apa-apa ilmu dan seumpamanya, kita rasa kita bagus. Jadi sepatutnya hatta dengan penuntut ilmu pun dia ada merasakan rendah diri. Betul tak maksud isyarah? Ke bunyi itu? Betul lah. Okay kot, just nice. Okay, nampak semua orang reti betul. So kita pun bersalah lah kalau teruskan juga. Dan kalau setakat sampai situ, ada apa nak tanya tak? Apa-apa ke yang berkaitan atau tak berkaitan? Cukup lah kot lah. Macam nak nasihat orang lebih tua daripada kita? Jangan. Okey, cara dia jangan nasihatkan. Okey, mau nampak naik penampar nanti kat muka. Okey, dapatkan orang yang lebih, maknanya apa? Maknanya cari orang yang dihormat. Okey, maknanya sampaikan melalui orang yang ketiga. Okey, antara susahnya masalah maknanya dengan orang yang lebih senior, maknanya ego dia akan lebih tinggi. Okey, dan kita tahu, okey, hatta saya pun bila kadang-kadang ada sebagai ustaz-ustaz ni,
Cakap dia orang ni umur jauh daripada aku, tapi dia orang lagi berilmu. Okay, tapi dan kita kadang-kadang rasa ego tu apa semua. Tapi kalau disampai dengan cara yang penuh hikmah secara umum, contohnya maknanya kita sebutkan di depan macam ni kan, majlis ke apa, kita sebut secara umum. So banyak kali juga Nabi kalau ada teguran-teguran, kadang-kadang Nabi tak sebut secara direct siapa orang dia. Okay, berlaku isu dia tadi kat sini dengan orang tu. Okay, lepas tu Nabi masa sikit, lepas tu habis solat, tiba-tiba Nabi bangkit, lepas tu cakap ada orang buat macam ni. Of course lah orang tu terasa, tapi dia dapat pelajaran, tapi orang lain tak tahu siapa yang buat hal. Okay, so tu pun antara teguran, tapi dalam keadaan kita yakin boleh sampaikan teguran itu secara umum. Okay, kalau tak, dapatkan pihak ketiga yang mungkin orang tu lebih hormat, lebih dengar, okay, kataan dia, jadi dia boleh ambil pesanan tersebut dengan lebih baik, atau teguran tersebut dengan lebih baik. Okay, tentang isu nak nasihat kepada orang yang lebih senior lah. Okay, Allahu'alam, mungkin ada banyak lagi cara-cara lain. Lagi? Cukup dah tu. Okay, kalau tak ada apa-apa, so kita akhiri dengan tasbih ghafar Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.